الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, malam ni kita ada lebih kurang dalam 5 kisah yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Tapi sebelum kita mulakan rancangan kita, saya just nak ingatkan kepada anda yang kita dah available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Okay guys, jom kita dengarkan kisah kita yang pertama. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, kisah ni berlaku pada awal SEM 3 tahun lepas tau. Masa tu aku masih lagi menuntut di sebuah college. Jadi nak dijadikan cerita, ada satu petang ni, masa tu aku dengan kawan-kawan aku baru je nak rapat. Walaupun kita orang ni berlainan kos, kita orang ni baru nak mingle around lah. Waktu tu lebih kurang dalam pukul 6.30 petang. Kita orang sekelompok ni pergi kat dewan makan yang telah disediakan oleh pihak college. Semua makan. Masa tu kawan-kawan semua orang makan. Kecuali ada seorang ni. Ada seorang ni kawan ni, nama dia Amy. Kawan kepada Lia ni nama dia Amy. Satu kos dengan Lia. Yang si Amy ni pula, dia ni duduk depan dengan aku. Aku ni tak berapa nak rapat sangat dengan Amy, cuma kawan je lah. Dia dah kata pun dah satu hostel kan. Jadi aku pun perhatikan je lah si Amy ni terbenung aja dekat meja tu. Dia tak makan pun. Orang lain semua tengah makan ni, dia seorang je tak makan. Orang lain semua tengah gelak ketawa, sambil membahan-bahan. Biasalah budak-budak college kan. Tapi si Amy ni masam aja muka dia. Jadi bila aku tengok si Amy ni macam ni, aku dah syak lah, si dia ni mesti ada problem ni budak ni. Ramai juga yang tanya dekat si Amy ni, Amy kenapa kau tak nak makan Amy? Makanlah kan. Tapi si Amy tak menjawab, dia hanya gelengkan kepala je. Aku malas nak layan sangat dia ni kan? Sebab time tu aku pun tengah lapar. Lepas tu aku nak layan pula lagi seorang budak yang tak nak makan, yang tengah mogok nak makan ni. Lantak kau lah kan? Jadi masa tu aku tengah makan, semua orang tengah makan, kita orang dah selesai makan. Si Amy ni belah dulu daripada kita orang. Dia terus bangun, dia terus belah. Masa tu aku pandang je dekat classmate aku. Nama classmate aku ni Ira. Aku pandang je dengan dia. Siap aku macam buat isyarat macam, apa ni? Kan? Macam bertanya lah kenapa kan. Jadi si Ira ni macam tak tahu. Jadi kita orang macam okey lah, dah jadi benda macam ni kan. Mungkin si Amy ni ada problem ke apa ke. Okey tak apa, tak kisah kan. Dia belah, kita orang pun buat tak reti je. Jadi memandangkan kawan-kawan aku yang lain ni masih lagi duk bergurau, bergurau, berlari. Biasalah budak hostel kan. Jadi aku dengan Ira gerak dulu daripada mereka untuk balik ke bilik masing-masing. Lagipun time tu dah hampir maghrib masa tu. Jadi bila kita orang je dah masuk pintu hostel beberapa meter tu, barulah nampak si Amy ni yang tengah berjalan menghampiri tangga untuk naik ke tingkat 2 hostel. Sebabkan bilik si Amy ni dekat aras 2. Kita orang nampak dia baru nak naik tangga. Jadi masa kita orang baru nampak Amy nak naik tangga ni, aku macam lambatnya si Amy ni berjalan kan? Ke aku yang jalan cepat? Dan beberapa saat lepas tu Fish,
si Amy ni jatuh terlentang dekat tangga tau. Time tu aku ingatkan dia jatuh, dia boleh bangun balik. Tapi aku pandang je masa tu, dan aku syak macam, si Amy ni pengsan ni. Jadi masa tu Fiz, aku dengan Irah berlari ke arah Amy. Aku tepuk-tepuk pipi si Amy ni. Aku tepuk pipi dia. Amy bangun Mi bangun. Langsung tak ada respon. Jadi pada waktu tu Fiz, aku dengan Ira ni, kita orang ni cuba untuk angkat dia, tapi tak mampu memandangkan yang Amy ni, minta maaf cakap lah, dia macam agak berisi sikit. Jadi aku pun berlari keluar daripada Dewan Makan tu. Aku berlari keluar pergi balik ke Dewan Makan sebab nak panggil kawan-kawan yang lain. Jadi bila aku dah sampai dekat situ, aku bagi tahu lah kat budak-budak ni yang si Amy tu pingsan. Dan diorang ni sepantas kilat lari untuk tengok keadaan si Amy ni. Terutamanya sekali si Lia ni. Jadi kita orang ni pun angkatlah Amy beramai-ramai, bawa masuk ke dalam bilik Irah. Memandangkan bilik Irah tu dekat dengan tangga tersebut. Dah bila sampai kat situ, kita orang semua berpecah. Aku dengan Ira tinggal dekat dalam bilik untuk jaga Amy. Yang selebihnya tu diorang pergi lapor dekat warden. Aku ni Fiz, aku ni macam tak berapa nak pandai sangat handle orang-orang pingsan ni. Tapi biasa aku tengok ialah kalau orang dah pingsan, diorang renjis-renjis air dekat muka. Kejap lagi sedar lah tu. Jadi aku pun suruh lah si Ira, kau pergi ambil air sekejap dah, kita renjis-renjis sikit muka si Amy ni. Mana dah tahu dia bangun ke apa kan. Jadi si Ira pergi ambil air. Dia datang dengan orang kata macam satu mangkuk air ni. Dia datang, dia pun renjis-renjis lah dekat si Amy ni. Tapi tak ada respon Fiz. Dan secara tiba-tiba datang satu idea dekat dalam kepala otak aku ni. Aku nak cubalah cara ni. Aku beritahu Ira, apa kata masa sebelum kau nak renjis tu, kau baca ayat kursi, kau tiupkan dekat dalam air ni. Lepas tu kita cuba untuk renjis kat dia pula. Okey tak? Jadi si Ira ni setuju dengan pendapat aku ni. Jadi dia pun buat. Dia baca ayat kursi apa semua. Dan baru je air tersebut direnjis dekat muka Amy, terus mulut si Amy ni tenganga tau. Mulut dia tenganga, lepas tu dia macam macam tu. Dia macam ada sesuatu yang cuba mengawal badan dia tau. Dan masa tu mata dia membulat Fiz. Membulat dengan mata hitam dia yang besar macam tu kan. Dan tangan dia ni pula mencengkam ke arah orang kata dekat cadar katil tu, dekat cadar katil tu. Dan dia genggam cadar tu sampai kan terkoyak Fiz. Dan masa tu aku dengan si Ira dah saling berpandangan dah ni. Cakap, Ira, aku dah rasa lain macam ni Ira. Ini bukan pingsan biasa ni. Lepas tu si Ira pun jawab juga, aku pun rasa macam tu lah. Mana dia orang ni pergi report kat warden lama sangat ni. Dan lantas dengan tu Fiz, si Amy pandang kita orang berdua Fiz dengan mata yang sangat-sangat tajam Fiz. Masa tu memang aku dah terfikir aku nak lari je ni kan. Dan syukur juga waktu tu sampailah warden dengan kawan-kawan yang lain semua. The moment warden tu sampai, azan maghrib Fiz. Dan masa azan maghrib berkumandang, si Amy dia dah mula memberontak dah masa tu. Dia bangun daripada katil. Dan pada ketika itu si Amy ni dia macam tengah acah-acah tau. Tengah acah-acah nak terkam ke arah kita orang yang berdekatan dengan dia ni. Dan tak lama kemudian si Amy ni berlari untuk keluar daripada bilik tersebut. Tapi salah seorang daripada kita orang ni sempat tutup pintu bila si warden bagi arahan. Dan bila nampak si Amy nak lari, warden cakap, kau tutup pintu sekarang. Diorang tutup pintu. Bukan apa Fiz, kita orang tak bagi keluar takut risau berjangkit dekat seluruh hostel pula. Biasanya macam itulah, benda-benda macam ni memang akan berjangkit-jangkit. Dan masa tu Fiz, si Amy ni dia tumbuk-tumbuk pintu tu, dia tendang-tendang pintu tu sambil apa tau, sambil bercakap dalam bahasa Siam Fiz. Dia bercakap dalam bahasa Siam. Jadi si warden ni pula cuba untuk berkomunikasi dengan si Amy ni. Jadi warden tu pun cakap dalam bahasa Melayu. Dia kata, kenapa kau dalam tubuh badan budak ni? Elok-elok tengah si Amy tu tengah bercakap Siam ni, tiba-tiba dia tukar pula dalam bahasa Melayu lah. Sebab dia kawan aku.
Apa pula dia kawan kau? Dia bukan kawan kau. Dia tu cucu cicit Nabi Adam. Kau tak layak kawan dengan dia. Kau pergi baliklah tempat asal kau. Kau jangan ganggu budak ni. Dia kawan aku. Dia kawan aku. Dia bukan kawan kau. Kau tak layak berkawan dengan dia. Lebih baik kau lepaskan dia sebelum nanti kau yang sakit. Aku tak nak lepaskan dia. Aku tak nak lepaskan dia. Aku sayang kat dia. Kau sayang kat dia? Kenapa kau sayang kat dia pula? Dia siapa bagi kau ni? Dah lah, jangan buang masa aku lah. Kau lepaskan dia boleh tak? Aku tanya kau elok-elok ni, kau lepaskan dia boleh tak? Aku tak nak lepaskan dia. Aku tak nak lepaskan dia. Jadi masa tu warden dah bengang lah, kan? Jadi warden tu terus baca ada satu potong ayat Quran ni, tak tahu daripada surah mana dia baca. Sambil-sambil tu dia pegang kepala si Amy. Masa dia pegang kepala si Amy ni, benda tu menjawab, kata, aduh, sakit, 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 sakit. Sakit kan? Kan aku dah cakap dengan kau, kalau kau tak nak lepaskan dia, silat-silat kau yang sakit. Sekarang aku tanya kau lagi sekali ni. Dekat mana tempat tinggal kau? Tempat tinggal aku kat belakang tu. Tempat tinggal aku kat belakang tu. Dia cakap tempat tinggal tu kat belakang. Dan untuk pengetahuan semua, bilik Irah tu berdekatan dengan pokok kelapa dan juga ada satu padang kecil dekat belakang tu. Kalau buka tingkap, memang terus tepat kepada pokok kelapa tu. Jadi Fiz, selama ni memang ada desas-desus yang mengatakan bahawa penghuni lama hostel tu, dia kata memang kat situ memang ada orang kata ada penunggu dia. Cuma kita orang buat tak tahu je lah. Dan masa tu, masa warden tengah cuba untuk selesaikan Amy ni, ada di antara kita orang buat keputusan untuk pergi solat maghrib dahulu, dan yang mana yang uzur ni, kawan-kawan kita orang yang uzur ni kawalkan si Amy, sebab risau kalau takutkan dia bertindak luar jangkaan. Dalam beberapa minit jugalah warden cuba untuk menghalaukan makhluk tersebut daripada badan si Amy, tapi warden ni seakan tak mampu, memandangkan makhluk tu teramatlah degil, Fiz. Jadi pada ketika tu, warden perempuan yang menjaga kita orang ni mengambil keputusan untuk laporkan pada warden lelaki, iaitu seorang ustaz, untuk halau benda ni daripada badan si Amy. Dan aku pun tak tahu macam mana benda tu boleh diselesaikan, sebab aku dengan kawan-kawan aku diarahkan ke surau untuk dengar ceramah pada malam tu. Jadi bila dah settle solat isyak, Fiz, aku dengan kawan-kawan aku yang lain balik ke bilik, dan diorang bagi tahu yang mak Amy dah datang ambil Amy bawa pergi berubat. Dan malam tu juga, Fiz, ada perjumpaan warden dan juga penghuni hostel. Jadi Fiz, menurut pada cerita Lia, selepas pada orang kata beberapa hari daripada kejadian tu, menurut pada kata Lia tu, mak Amy ada bagi tahu dekat si Lia ni tau. Lia, ni aunty nak bagi tahu. Aunty nak bagi tahu yang Amy ni sebenarnya hijab dia terbuka. Bermaksud si Amy ni memang boleh nampak benda-benda makhluk halus ni. Dan kebetulan pula pada ketika tu Amy tengah stres. Dia tengah stres dengan berbagai-bagai masalah. Dan Lia pun macam agak terkejut juga, sebab selama dia berkawan dengan Amy, tak ada pun Amy cerita apa-apa benda dekat dia. Tak ada. Apa-apa pun, ini adalah first time histeria ni berlaku dekat depan mata aku, Fiz. Tak pernah aku nampak ataupun tak pernah aku saksikan benda-benda macam ni. Dan lepas pada kejadian tu, Fiz, kita orang
tak ada lagi lah orang kata macam pergi melepak ke ataupun pergi main dekat kawasan belakang. Bimbang kalau katakan benda yang tak diingini ni berulang lagi sekali. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang pertama. Kisah yang pertama yang dia beri tajuk Histeria, makhluk penghuni atas pokok. Seram juga cerita dia. Dia seram apa sebabkan yelah kena histeria dan benda tu pula datang berbahasa Siam pula, kan? Orang kata boleh bercakap ataupun bertutur dalam bahasa Siam, dan benda tu pun macam agak degil juga. Siapkan orang kata benda tu siap boleh gelak lagi walaupun kepala dia dah dipegang, dah dibaca dengan ayat kursi, dah dibaca dengan orang kata ayat-ayat suci Al-Quran apa semua, tapi masih benda tu masih lagi berada dekat dalam badan si Amy, sampaikan warden tu kena panggil warden lelaki untuk selesaikan benda tu kan. Jadi maknanya benda tu memang agak degil jugalah. Terima kasih penghantar yang sudi untuk menghantarkan kisah ni. Dia tak ada bagi nama. Okey, jom kisah pendek yang kedua. Jom kita bacakan kisah yang kedua. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, kejadian ni berlaku semasa cuti sekolah. Seperti biasa, saya, ibu dan kakak saya akan balik ke kampung halaman. Ayah saya tak ikut sebabkan dia ada urusan kerja dia. Jadi bila dah kita orang nak dijadikan cerita, bila kita orang dah sampai dekat kampung, macam biasalah, kita orang borak-borak petang, main dekat luar. Dipendekkan cerita, malam pun dah tiba. Jadi pada waktu malam tu, sedang kita orang macam menikmati makanan malam ataupun makan dinner lah pada malam tu, makcik saya ada orang kata macam beberapa orang makcik lah kat situ bercerita tentang seorang pakcik yang tinggal sama blok dengan rumah nenek saya. Jadi makcik saya pun cakap, korang tahu tak, dekat blok ni ada pakcik tu dia bela toyol lah. Dia cakap yang pakcik tu ada bela toyol. Saya pun macam tak berapa ikutkan sangat ataupun tak berapa nak dengarkan sangat apa benda yang makcik-makcik saya ni tengah borakkan, sebab saya ni jenis yang penakut. Jadi lepas makan malam tu, gosok gigi sebelum tidur, saya pergi tengok TV sekejap dengan sepupu saya sampailah terlena masa tu. Dan sebenarnya Fiz, mak saya adalah orang yang pertama perasan tentang perkara ni. Jadi ini cerita yang mak saya ceritakan pada saya. So lebih kurang dalam pukul 12 malam tu, mak saya ada tadah air masak untuk dipanaskan hari esok. Jadi masa dia dah tadah air, dia tadah air semua, dia letakkan dekat dapur, dia tutup lampu dapur, dia pun berjalanlah balik ke bilik. Dia masuk bilik, dia bagi atas katil. Dia baru je nak lelapkan mata dia pada ketika tu, dan secara tiba-tiba dia terdengar bunyi macam ada bunyi tapak kaki orang berlari tau. Dengar. Tapi bunyi tapak kaki tu kadang-kadang bunyinya laju, kadang-kadang bunyinya perlahan, kan? Jadi mak saya ingatkan atuk saya macam tengah bersenam ke, lari setempat ke apa, tak tahulah kan. Sebab kebiasaannya atuk memang akan buat benda-benda macam ni. Tapi bila mak jenguk kat luar, macam tak ada apa-apa pun kat luar. Dan kebetulan pula tu Fiz, tempat saya, ibu dan juga kakak saya tengah tidur tu betul-betul menghadap kat tempat bunyi tersebut tau. Dah lah gelap, tapi boleh dengar bunyi tu kat situ. Jadi mak saya macam buat tak tahu je, dia pun terus lelapkan mata dia. Dan masa mak saya tengah tidur, pejamkan mata dia, dia masih lagi boleh dengar bunyi tersebut. Dan mak saya cakap setiap 1 jam benda tu akan berbunyi, Fiz. Contohnya katakanlah bunyi tu bunyi pada pukul 2 pagi dia bunyi,
Lepas beberapa minit dia diam, pukul 3 pagi dia bunyi lagi. Lepas tu diam, pukul 4 pagi dia bunyi lagi. Benda yang sama. Jadi Fiz, masa tu mak saya memang betul-betul dah tak tahan dah. Sebabkan apa? Yelah, dia betul-betul macam rasa risau, rasa takut. Yelah, sebabkan dia memang tidur menghadap bunyi ni. Jadi pada ketika tu mak saya kejut saya untuk bangun. Jadi masa tu saya macam dalam keadaan mamai-mamai lagi. Tapi bila dengar bunyi tu Fiz, macam bunyi terus segar biji mata saya ni. Dan pada ketika tu mak saya kejutkan mak ngah saya, sebabkan mak ngah saya ni memang seorang yang berani. Dia kejutkan mak ngah saya. Nak dipendekkan cerita Fiz, saya pun baring tutup muka dekat sebelah sepupu saya. Dekat tempat mak ngah tengah tidur tu ada sepupu saya baring tutup muka saya kat situ. Saya istighfar banyak-banyak Fiz. Badan saya masa tu dah mula menggigil. Nak tengok tak berani. Jadi pada ketika tu mak ngah saya pun bangun bersama dengan mak saya dan pergi mengendap ke arah bunyi tersebut. Tapi yang kelakar dia Fiz, mak ngah saya ni dia pegang satu fail kakak saya yang keras untuk ketuk kepala si pencuri ni. Dia ingatkan bunyi tapak kaki pencuri lah, so dia dah standby lah dengan benda tu kan. Kalau keluar apa-apa ni dia nak ketuk je. Itu dalam fikiran mak ngah saya, ada pencuri. Manakala mak saya pula menyangkakan benda tu adalah hantu. Jadi saya ni pun ada jugalah macam curi-curi tengok kan. Walaupun saya dah tutup muka dengan bantal, saya macam curi-curi juga, nak tengok juga apa benda ni sebenarnya. Jadi mak ngah saya ni pun memberanikan diri untuk buka lampu. Bila mak ngah saya buka lampu, ternyata ada macam beberapa ekor kupu-kupu sedang berterbangan dekat atas siling ni. Bunyi kepak dia. Tapi yang peliknya Fiz, masa mula-mula saya dengar, bunyi tu bukan daripada siling tau. Bunyi tu dekat atas tikar, dekat bahagian depan tu ada satu tikar. Bunyi tu dekat atas tikar. Jadi mak ngah saya bila tengok benda-benda macam ni, mak ngah saya pun tangkap kupu-kupu tu menggunakan penutup kuali kan. Dia tangkap benda tu penutup kuali tu dia ambil dua, dia tangkap macam tu. Pam. Dia tangkap. Kupu-kupu tu memang besar Fiz kan. Masa dia tangkap kupu-kupu ni, dia tengok balik kupu-kupu ni, mata dia merah. Mata dia merah dengan badan dia yang orang kata macam tebal. Dan benda ni tak nampak macam kupu-kupu pun. Jadi masa tu saya tengok jam lebih kurang dalam pukul 5.30 pagi. Jadi sementara nak menunggu azan subuh ni, saya, ibu, mak ngah dan juga kakak saya ni bercerita sekejap. Tengah sembang, borak apa segala macam ni, dalam lebih kurang dalam pukul 6.45, pukul 7 pagi macam tu, kupu-kupu tu hilang Fiz, yang mak ngah tangkap ni. Dan agak mustahil juga benda tu boleh hilang. Sedangkan penutup periuk ni, bila dia dah tutupkan berdua macam ni, benda tu macam agak berat tau sebenarnya. Walaupun letak atas meja, benda tu memang agak berat. Tak mungkin, mustahil benda tu boleh terangkat. Nak kata budak-budak main benda tu, budak-budak semua tidur lagi. Dan sampai sekarang Fiz, kita orang masih tak tahu tau apa benda tu sebenarnya. Benda yang orang menghantar ke, toyol ke, ataupun memang betul benda tu adalah kupu-kupu biasa. Wallahualam. Tapi apa yang pasti Fiz, pada hari kejadian tu, mak saya adalah hilang dalam beberapa puluh ringgit selepas pada kejadian tu. Apa pendapat korang? Sama ada adakah itu toyol yang tiba-tiba bertukar bentuk, ataupun benda tu sekadar kupu-kupu biasa? Jadi itulah Hafiz, kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua
Peruntuk Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang kedua. Kisah yang kedua yang diberi tajuk ceritanya adalah toyol ke tu. So apa pendapat korang sebenarnya? Adakah benda ni toyol, memang betul toyol, ataupun kupu-kupu biasa je? Tapi pelik juga cara apa yang orang kata macam dia punya description benda ni kan. Dia adalah macam kupu-kupu tapi mata dia warna merah, badan dia tebal dan tak macam kupu-kupu pun. Cuma benda tu lah bersayap dan sebagainya kan. So saya pun tak tahu apa benda ni sebenarnya kan. Sama ada dia adalah toyol ataupun kupu. Sebab dia lah, kalau dikatakan benda tu adalah toyol ataupun orang minyak, okey lah. Sebabkan apa? Orang minyak dan toyol dia mempunyai figure yang sama. Dia ada tangan, dia ada kaki. Walaupun seorang tu budak kecil, seorang tu orang besar, tapi dia ada figure yang sama. Ada kepala, ada badan, tangan, kaki dan sebagainya. Tapi ini adalah perbandingan antara toyol dan kupu-kupu. Jadi saya tak sure apa benda tu sebenarnya. Terima kasih di atas satu perkongsian yang menarik dan membuatkan saya macam terpinga-pinga memikirkan apa benda tu sebenarnya. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang ketiga. Kisah yang ketiga ni dia ada banyak dialog sedikit. Saya cuba untuk deliver dialog ni sebaik yang mungkin. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang ketiga. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, hari ni aku nak ceritakan pasal orang yang bernama Khairi. Khairi ni, atau lebih mesra dipanggil sebagai Tok Yi, adalah seorang persara kerajaan mencecah umur 73 tahun ni. Jadi Tok Yi dengan isteri dia ni, Kamsiah nama isteri dia, memiliki 3 orang anak yang bekerja di sektor kerajaan juga. Sama macam Tok Yi juga kan? Anak-anak dia follow langkah Tok Yi ni. Jadi Tok Yi ni Fiz, dia ni tinggal dekat KL, di sebuah perkampungan Melayu di atas bukit. Selalunya dekat atas bukit tu banyak rumah-rumah agam dekat situ. Biasanya dia hiasi dengan pokok-pokok bunga kertas, pelbagai warna yang merimbun dekat situ. Oh ya, Tok Yi ni memang memegang pelbagai jawatan dekat kampung tersebut. Juga aktif dalam macam-macam persatuan. Dan Tok Yi ni pula tak mahu digelar sebagai kera sumbang. Kan? Tok Yi ni, kita bagi sedikit orang kata macam biodata sikit lah, ataupun dia punya pengenalan sikit lah tentang Tok Yi ni. Tok Yi ni dahulu dia adalah seorang cikgu matematik. Ada lagi yang terpanggil Tok Yi ni Cikgu Yi kan? Tapi cepat-cepat dibetulkan Tok Yi. Bukan apa, waktu dia berkhidmat dulu, boleh dikatakan setiap sekolah yang dia berkhidmat ni, dia terpilih menjadi cikgu disiplin. Zaman dulu Fiz, setakat jekah budak, rotan budak, gunting rambut budak, itu dah menjadi asam garam Tok Yi ni. Benda tu dah jadi biasa untuk si Tok Yi ni. Dulu, kalau katakanlah dengar tapak kaki Tok Yi ni, budak-budak semua dah diam kan? Semua diam. Memang takut budak-budak ni dengan Tok Yi ni. Karakter dia adalah seorang manusia ataupun seorang individu yang orang kata no nonsense. Okey? Kau jangan corner dia. Kau corner baring, silap-silap kau yang terbaring. Lain macam dia. Dan Tok Yi ni, dia selalu menggunakan satu ayat tau. Dia akan selalu cakap, I don't tolerate to a bunch of babbling, babbling band of baboons. Itu kata-kata keramat yang selalu diulang oleh Cikgu Yi ni. Jadi dalam kelas dia ni, memang semua kena diam dan kena fokus. Yang boleh dengar dekat dalam kelas apa tahu? Bunyi keletak-keletuk, bunyi kasut hitam dia je. Kan? Itu je. Yang lain kena diam.
Jadi bila dia dah bersara dan sebagainya ni, bila orang panggil dia Cikgu Yi, dia akan rasa macam janggal sikit lah kan. Sekarang macam saya cakapkan tadi lah, umur dah cecah 73. Dia dah tak nak marah-marah dah. Waktu muda-muda boleh lah kan. Sekarang ni dia nak senyum-senyum, dia nak bermanja-manja dengan cucu kalau diorang balik sekali-sekala. Ataupun nak ada orang kata me time, ataupun time-time berdua berdating je dengan isteri dia si Kamsiah ni. Jadi Tok Yi ni pula, dia selalu panggil nama Kamsiah ni ataupun panggil Kamsiah ni dengan panggilan manja kadang-kadang. Yah Ayang dia panggil. Jarang-jarang Tok Yi macam tu, kecuali kalau katakan Kamsiah ni merajuk kan? Kamsiah ni pula pun sama cikgu macam dia. Dia adalah cikgu sains dulu. Jadi Fiz, baru-baru ni dia lupa menghantarkan Kamsiah ke kelas Zumba kan? Panjang muncung dia tu sampai sedepa Fiz. Garuk kepala si Tok Yi ni kan? Dan mujurlah diorang ni dapat berita gembira yang menantu diorang ni selamat bersalin dekat Serdang. Tambah seorang lagi cucu perempuan dia. Suka betul si Kamsiah ni. Jadi Fiz, ada satu malam ni, malam tu sekembalinya Tok Yi daripada surau, Tok Yi tengok si Siah ni belum tidur lagi. Kamsiah ni ataupun kita panggil dia sebagai Siah lah. Dia tengok si Siah ni belum tidur lagi. Dan Siah ni dia tengah macam melopong dekat depan televisyen, berbaju kelawar warna oranye hitam. Dan sebakul baju yang masih lagi tak berlipat dekat sebelah dia. Jadi Tok Yi dalam keadaan mengah tu, dia pun buka lah pintu. Dia buka pintu. Neknya, buat apa lagi tu neknya? Tak mengantuk ke? Kan? Jadi bila si Tok Yi cakap macam tu, si Kamsiah ni ataupun si Siah ni melata. Dia kata macam, oh mak kau, dia kata macam tu kan. Macam. Jadi Tok Yi ni macam tercengang. Macam dia macam tu. Abang ni, dia cakap kan, masa tu Siah cakap, abang ni, saya tengah tengok cerita hantu lah bang. Terperanjat saya lah abang tegur saya macam tu. Lagilah si Tok Yi ni garuk kepala kan. Takkanlah tak dengar dia buka pintu, dia buka grill, takkan tak dengar. Jadi si Tok Yi ni geleng kepala. Dia tersenyum-senyum tengok si Siah ni tengah tengok TV, kembali fokus tengok TV. Cerita hantu tu best betul agaknya. Kebiasaan dia Fiz, bukan si Siah ni tengok TV, selalunya TV yang tengok dia kan. Tak sampai 10 minit dah tengah-tengah tidur dekat depan TV. Jadi pada ketika tu si Tok Yi ni pun nak tengok jugalah. Jadi si cepat-cepatlah Tok Yi ni capai sebalang keripik dekat dapur, kembalilah ke ruang tamu. Lepas tu dia tengok si Siah ni. Tengok si Siah ni kembali melipat baju. Dan pada ketika tu Fiz, ada satu macam iklan ubat gigi lah sedang bersiaran dekat TV kan, dengan lelaki yang tersengih dekat depan kaca televisyen ni. Jadi balang keripik yang diletakkan dekat sebelah Siah ni, Tok Yi duduk dengan mata dia menghadap TV. Siah, ini cerita apa yang kau tengok ni Siah? Cerita hantu apa ni? Lepas tu si Siah pun jawab, entahlah atuknya, cerita hantu Jepun agaknya, sekolah berhantu. Jadi bila siaran TV tu kembali, Tok Yi pun mencapailah balang keripik dekat sebelah Siah. Siah, ni aku nak tanya kau ni Siah, mana satu hero dia Siah? Tu abang, yang rambut panjang tu. Yang tu, rambut panjang tu? Bukan, itu perempuan bang. Itu yang rambut panjang tu, yang rambut panjang tu. Itu hero dia kan? Oh, hero dia cikgu ya Syah? Iyalah bang, cikgu. Banyak betul lah tanya, tengok je lah TV ni. Cikgu apa yang rambut karipap macam ni Syah? Karipap apa atuknya? K-pop dia cakap kan? Bukan karipap, K-pop. Malu kat budak-budak kalau dengar abang cakap karipap. Dan pada ketika tu si Tok Yi duduk makan keripik dia. Syah, aku nak tanya kau ni, kenapa dengan perempuan tu Syah? Oh tak ada bang, perempuan tu dah kena rasuk dengan hantu dah awal-awal tadi.
Awak ni tengok aje lah, jangan banyak tanya boleh tak? Kita nak fokus pun payah lah, dia cakap. Jadi si Tok Yi ni pun gelak je lah. Dan sesekali tu akan ada macam hantu berwajah pucat dengan mata dia yang terbeliak menjengah ke kaca televisyen tu. Jadi si Sia ni yalah, walaupun penakut dia suka tengok cerita hantu. Angkat baju kan, angkat baju lipat tu dia letak kat muka. Sekali-sekali dia menyintai tengok. Jadi si Tok Yi ni pun tanya balik kat si Sia ni, awak, ini aku nak tanya kau ni lah, kau duk menyurup belakang baju macam tu, kau faham ke apa benda yang kau tengok kalau kau dah menyurup macam ni? Ish, abang tak takut ke bang? Tak, nonsense. Mana ada hantu? Mana ada hantu dalam dunia ni? Abang ni cakap besar nampak. Nanti kalau dia kacau awak, baru awak tahu. Oh, nak kacau ya? Come lah, bring it on, dia cakap. Bring it on, dia kata. Jadi si Sia ni pun macam, apa-apalah bang. Jadi dia pun teruskan lipatan baju dengan muka dia yang masam. Merajuk lah tu. Jadi si Tok Yi ni pun ketawa lah. Dan dia pun bangun menuju ke bilik. Baju Melayu yang dia pakai, dia baru balik tu, dia pakai baju Melayu tu. Baju Melayu tu dah mula rasa melekit tau. Lepas tu dia buka suis lampu bilik. Bila dia buka suis lampu bilik, secara tiba-tiba, abang, bila abang balik? Si Kamisah dekat atas katil tanya, abang, bila abang balik? Sia? Abang? Kenapa abang ni? Bukankah tadi awak tengah tengok TV kat depan ke? Tengok apa? TV apa yang abang cakap ni bang? Lepas isyak saya terus masuk tidur bang. Penat petang tadi berzumba bang. Bukan awak dekat ruang tamu tengok TV tadi? Tak ada bang, dia cakap. Muka Tok Yi masa tu terus pucat Fiz. Segera dia pergi ke ruang tamu, dia jengahkan dia daripada bilik masa tu. Dan masa tu apa yang dia nampak dekat ruang tamu adalah cuma ada bakul baju yang masih belum berlipat dan TV yang masih lagi terpasang. Yang buat Tok Yi makin seram sekarang, bukankah Kamsiah berada kat Serdang sekarang? Menantu Tok Yi baru bersalin kan? Dan Tok Yi masa tu dengar bunyi tilam macam ada orang pijak. Bunyi seolah-olah seperti Kamsiah cuba untuk bangun menghampiri Tok Yi dekat pintu. Dan tanpa toleh ke belakang Fiz, Tok Yi lari lintang pukang masa tu. Dan malam tu kecoh kampung elit dekat situ, kecoh yang Cikgu Yi kena sampuk. Itu dia guys, kisah yang ketiga. Kisah yang berjudul Misteri ataupun Mistik Tok Yi. Seram juga cerita dia kan. Cerita dia yang nombor 3 ni macam seram juga. Dia macam mana kan, nasib baik saya boleh baca dialog dia dengan elok. Hopefully anda faham lah cerita dia Kalau katakan dialog tu tak sampai bagi tahu tapi hopefully sampailah kan. Sekarang ni kalau ikutkan pada penceritaan, memang seronok dia orang dapat menantu dapat bayi baru ataupun baby baru. So Kamsiah pergi ke Serdang untuk tengok kan dia punya menantu lah, baru bersalin. Dia ni pula baru balik daripada mana tak tahu, tengok bini dia tengah tengok TV dekat rumah. Okey lah, tengok TV satu hal lah. Pergi masuk bilik, dia buka lampu bilik, nampak bini dia tengah baring atas katil, tegur dia kan bila masa yang dia dah balik dan sebagainya. Pada malam tu, basically kalau ikutkan pada penceritaan, pada malam tu dia jumpa 2 kali dalam jarak masa yang singkat jelmaan isteri dia dekat rumah. Satu dia jumpa dekat ruang tamu,
satu dijumpa dekat dalam bilik. Oh, yang tu jackpot babe kan? Dia pun satu Tok Yi ni kan cakap besar. Dia kata benda tu nonsense kan, mana ada hantu dan sebagainya kan. Kau ambil ubat. Okey, jom. Terima kasih di atas satu penceritaan yang menarik pada malam ni. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya, kisah yang keempat. Okey Fiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, pengalaman terserempak roh mungkin biasa kita dengar. Dengan pelbagai catatan termasuklah dakwaan menggerunkan mengenai wajah mereka yang dah meninggal dunia. Dan keadaan sama juga berlaku dekat luar negara, seperti dialami oleh Paula John yang menetap di sebuah pekan kecil di Holly di Idaho, Amerika Syarikat pada tahun 2001. Jadi Fiz, rumah Paula ni terletak berhampiran dengan highway ataupun berhampiran dengan lebuh raya utama. Jadi pada satu hari itu, lebih kurang dalam pukul 7 petang macam tu, masa dia tengah sorang-sorang dekat rumah tengah tengok TV, Paula terdengar tau macam ada bunyi satu dentuman yang sangat-sangat kuat. Gergung. Dia dengar. Dan dia terus berlari. Dia terus berlari melihatkan apa benda yang berlaku sebenarnya. Jadi bila dia tengok dekat luar macam accident rupanya kan. Dan masa tu dia nak pergi tengok sama ada mangsa boleh diselamatkan ke tidak. Jadi dia pun berlari dalam keadaan yang pantas menuju ke tempat kejadian. Jadi Fiz, kemalangan tu dia membabitkan sebuah kereta dengan asap kepul-kepul daripada bahagian depan kenderaan tu rosak teruk kan? Dan Paula masa tu macam agak ketakutan apabila menyedari kemalangan tu baru je berlaku. Jadi tiang lampu dekat situ mengalami sedikit kerosakan dan juga bengkok. Dan Paula tahu, bila tengok dalam keadaan tiang lampu tu, dia tahu yang pemandu tu hilang kawalan kan? Pemandu tu macam lost control, langgar tiang lampu kat situ. Jadi si Paula ni pun berjalanlah ke arah kenderaan untuk meninjau keadaan pemandu dan berkemungkinan boleh menawarkan bantuan apabila seorang lelaki tiba-tiba keluar daripada belakang kereta. Jadi Paula pun tanyalah dekat lelaki ni kan. Dan lelaki tu cuma berdiri tegak je kat situ dengan wajah yang keliru dan mula tengok kiri, tengok kanan. Dia tengok kereta dia, lepas tu dia berlalu pergi macam tu je. Jadi sekali lagi Paula tanyalah keadaan lelaki tu kan, sama ada lelaki tu okey ke tidak dan sebagainya kan. Dan lelaki tu cuma macam pandang je dekat Paula ni tanpa menunjukkan sebarang reaksi dan berjalan ke arah belakang kereta tu. Jadi Fiz, dengan bantuan cahaya lampu jalan ni, Paula nampak baju yang dipakai lelaki tu adalah baju biru lengan panjang, seluar berwarna coklat, kasut hitam dan memakai apa yang kelihatan seperti alat pendengar ataupun set phone dekat kepala dia. Rambut dia pendek dan nampak budak ni macam lebih kurang dalam umur 20-an macam tu lah. Jadi bila si Paula ni sedar keadaan macam tu, dia berlari masuk balik ke dalam rumah dan terus hubungi talian 911 ataupun 911. Tak lama kemudian, sebuah kereta peronda polis dengan 2 pegawai dia tiba dekat tempat tu. Jadi seorang pegawai menjaga kawasan kejadian manakala seorang lagi mencari mangsa. Dan Paula menghampiri pegawai tu dan cakap kat pegawai tu, kata, tadi memang saya ada telefon tuan tadi. Saya dengar bunyi memang kuat gila kan. Dan bila saya keluar daripada rumah, saya nampak benda tu baru berlaku. Dan tak lama kemudian, sebuah kereta bomba dan juga ambulans sampai dekat tempat tu. Dan Paula pun menggambarkanlah lelaki yang dilihat ni kepada pegawai dan bertanyakan keadaan lelaki itu. Dan tak lama kemudian Fiz, si Paula ni, dia melihat sepasukan ataupun pasukan perubatan sedang menarik seseorang daripada kereta yang remuk tu keluar dan mula untuk memberikan bantuan.
Bila dia tarik lelaki tu keluar dan cuba untuk berikan bantuan ni, si Pola nampak lelaki ni terus terdiam. Betul ke apa benda yang aku nampak ni? Sebab apa tahu? Itu adalah lelaki yang sama yang dia nampak pada awal sebelum dia telefon 911 ni. Macam mana pula lelaki ni boleh terbaring kat sini? Dan Pola orang kata tak dapat nak cam lah, ataupun tak dapat nak mengenal pasti pakaian tu, sebabkan pakaian dia tu habis berlumuran dengan darah. Jadi salah seorang daripada pegawai perubatan menanggalkan fon kepala yang dipakai dan memaklumkan pada Pola yang mangsa mati serta merta kerana cedera parah masa tu. Jadi Fiz, pada ketika tu si Pola ni dah mula takut tau. Dia dah mula takut. Malah pegawai yang mengambil keterangan dia pun macam speechless, macam tak tahu nak cakap apa. Dan dia sendiri percaya yang Pola ternampak roh lelaki berkenaan. Mungkinkah disebabkan kematian dia tu serta-merta tu, kematian yang serta-merta tu menyebabkan roh lelaki tu mempamerkan wajah yang keliru? Mungkin. Wallahualam. Dan persoalan itulah yang masih lagi yang kata menjadi tanda tanya pada si Pola ni. Walaupun benda ni dah hampir sedekat berlalu, Fiz. Jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang keempat. Kisah yang berjudul Misteri Kelibat Roh. Siapa pernah orang kata mengalami kejadian yang macam ni? Rasa macam nampak orang tu tapi sebenarnya orang tu dah mati. Pernah tak? Siapa-siapa di kalangan anda yang pernah melalui kejadian ni? Oh ya, bercakap tentang kejadian ni, saya terfikir juga deja vu. Siapa tahu deja vu tu apa? Deja vu ni, betulkan saya kalau saya salah, tapi deja vu ni seolah-olah macam kita pernah rasa benda tu tau, ataupun kita pernah lalui benda tu. Sebagai contoh, sekarang saya tengah buat rakaman ni kan, tapi sebelum ni saya dah pernah rasa situasi yang sama, di mana saya tengah buat rakaman, tengah bercakap dengan anda semua kan. Pernah rasa tak? Rasa macam pernah alami benda tu kan? Dan itu antara satu benda yang sampai sekarang saya masih tak boleh nak cari jawapan dia kan. Jawapan dia kadang-kadang macam pelik-pelik jawapan dia kan. Dan saya rasa macam jawapan yang saya fikirkan tu macam agak tak logik punya juga. Tapi yelah, saya cuba juga untuk cari jawapan deja vu ni. Macam mana deja vu ni boleh berlaku kan? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab macam mana deja vu ni boleh berlaku kan? Antara benda yang susah kita nak rungkaikan sebenarnya kan. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka, dan juga yang mana telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift. Pada malam ni kita ada sumbangan daripada Ravzin, White Fox, Acik Ina, Napi, Bulat, Azarul, Jepun Nizam, Teacher Uji, daripada Baam Handmade, Nadia, and then daripada Dila Zainal, Kak T, Queen Typo, and then ni daripada Man 69, daripada Akid Bungkit, ya, kita sumbangan daripada Melissa, Mr. Ed, pewaris apa ni? Pewaris Senja, daripada Salsiah, daripada Rain 71, Cik Aiza, Ariel Putra, Ayin, Super Bay, Rocky Yash, kita ada daripada Ayin Zahin, dan daripada Black 369, tak rasa nak join, kaki blok daripada Chip Kizi, dan daripada Ijau Andy Abiso, dan juga daripada Hairul Zulkarnain. Betul, Zulkarnaini. Terima kasih Cik Puan, terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, kisah yang dikongsikan oleh Said. Jom kita dengarkan.
Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, saya nak kenalkan diri saya dululah. Nama syikatan saya Syed. Lahir dekat KL tapi membesar kat Kedah. Jadi mak ayah saya ni bercerai. Jadi saya ada 4 orang adik-beradik, termasuklah diri saya sendiri. Saya ni anak sulung. Jadi nak dipendekkan cerita, saya ni memang selalu bergaduh dengan adik bongsu saya yang lelaki ni. Dan kita orang ni sangatlah sama daripada aspek percakapan dan juga perangai. Cita rasa pun sama. Jadi disebabkan ego, saya jadi menyampah. Sebab saya rasa sentiasa ditiru oleh adik saya. Kan? Saya suka ni, dia suka ni. Saya suka tu, dia suka tu. Saya rasa macam menyirap pun dia juga. Jadi nak jadikan kisah ni, pada satu hari ni di waktu maghrib, kita orang telah bergaduh dekat luar rumah pada waktu maghrib masa tu. Dan kita orang bergaduh dekat luar pada waktu maghrib. Dan kejadian tu adalah di luar bangunan LHDN Bukit Mertajam. Masa tu mak saya kerja kat situ. Masa ketika sedang menunggu mak tengah siap-siap nak balik rumah, saya dengan adik telah bergaduh. Dan saya mula maki hamun adik saya sendiri, Fiz. Dan kita orang ni berbalas makian. Berbalas makian hinggalah saya penat dan sakit hati. Saya tak tahu nak cakap apa dah. Dan saya dengan adik saya masa tu tak bercakap dalam perjalanan balik ke rumah. Dan secara tiba-tiba saya terima SMS daripada adik saya mengatakan yang dia seronok. Kan? Seronok aku, dia kata macam tu. Mesej yang sangat pelik bagi aku. Jadi pada waktu tu saya macam jadi lagi marah lah. Jadi lagi marah dan kita orang sambung bergaduh dalam kereta. Dan adik saya tu, dia menafikan yang mesej tu yang dia hantar. Dia menafikan benda tu. Mula-mula saya ingatkan dia tipu sebab saya dah kenal sangat dengan perangai dia ni. Jadi bila sampai je dekat rumah Hafiz, saya terima lagi satu mesej yang agak pelik daripada adik aku sendiri. Dia cakap, tunggu. Jadi masa tu saya jadi macam lagi pelik tau Hafiz. Jadi saya pun tanya dekat adik saya masa tu, aku nak tanya kau ni sikit boleh tak? Kau ada mesej aku ke? Kalau kau ada mesej aku apa-apa benda yang pelik-pelik ni, kau bagi tahu aku je lah. Terus terang je lah. Biar ada telur sikit kau ni. Kau ada mesej aku apa-apa ke? Bang, tak ada bang. Aku dah tak larat nak gaduh dengan kau bang. Buat apa aku nak mesej-mesej kau ni? Kau ingat aku apa? Pondan ke? Aku tak mesej-mesej lah. Kau tak puas hati dengan kau, aku bagi tahu kau, bagi tahu kat kau terus. Kenapa kau nak mesej-mesej pula? Kau cakap betul-betul bro. Aku dah lama sabar dengan kau ni. Bang, betul bang. Aku tak mesej kau bang. Sumpah bang, aku tak mesej. Kalau kau tak percaya, kau boleh check telefon aku. Kau boleh check telefon aku. Kau check lah history mesej kau, mesej aku ke apa semua, kau check lah. Aku tak ada masa lah nak mesej kau. Jadi masa aku tengok Fiz, muka adik aku ni, aku rasa macam dia ni memang betul-betul blur ni. Dia macam memang betul-betul dia tak hantar mesej ni. Masa tu aku dah jadi cuak Fiz. Bang, macam ni abang. Apa kata mesej yang kau dapat tu, kau reply mesej tu, kau cakap siapa tu, kau tanya dia siapa. Dan masa tu Fiz, aku terima cadangan dia. Aku pun ambil telefon tu, aku tulis balik, siapa ni? Aku hantar. Dan aku memang betul hantar mesej tu dekat adik aku. Tapi adik aku langsung tak receive mesej tu pun. Dan lepas 5 minit, masa aku tengah berborak-borak dengan adik aku dapat reply mesej tu. Tut. Aku baca, tunggu malam nanti. Aku baca tunggu malam nanti, aku dah jadi cuak dah Fiz. Muka aku dah pucat dah. Kan? Adik-adik aku yang lain semua macam tak percaya. Adik lelaki aku yang nombor 2 ni dah berdekat-dekat dah. Kan? Dia ingatkan yang adik bongsu aku tengah main-mainkan aku. Dan adik aku tu ambil telefon daripada tangan aku. Dia ambil telefon tu, dia pun reply balik mesej tu. Kau siapa nak cari pasal dengan abang aku ni? Nak kena belasah ke? Lepas tu dia hantar. Dan aku check balik tau dekat telefon adik aku ni. Memang sumpah Hafiz,
dekat mesej telefon adik aku ni memang langsung tak ada apa-apa. Tak lama kemudian aku dapat lagi mesej reply. Mak, aku baca, jangan campur. Jadi bila semua adik-beradik dah dapat tahu benda ni, semua adik-beradik muka pucat dah, Fiz. Malam tu kita orang tak boleh tidur, Fiz. Aku terus terang cerita benda ni dekat mak aku. Kan? Mak aku marah lah. Mak aku marah, bising kan. Lepas tu pening sebab tak tahu nak minta tolong siapa. Malam-malam buta tu kan. Aku ni, Fiz, family mix Chinese kan, budak bandar. Manalah aku tahu sangat pasal benda-benda macam ni. Mak aku pun blur, aku pun blur. Jadi malam yang sama, kejadian aneh berlaku lagi. Masa tu aku panggil kucing aku masuk ke dalam bilik aku tau. Aku panggil nama kucing aku ni untuk dia masuk dekat dalam bilik aku lah. Dan selalunya dia masuk. Tapi kali ni dia tak datang. Aku ni ada bela satu kucing Parsi ataupun kucing Persian kat rumah. Besar, bulu tebal, nama dia Mickey. Jadi kalau kebiasaannya aku panggil Mickey, 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 aku panggil, dia mesti datang. Tapi kali ni dia tak datang. Dan pada ketika tu, Fiz, bila aku tengok Mickey ni, Mickey hanya berdiri je dekat luar bilik aku dan mengeluarkan bunyi yang macam ketakutan. Jadi bila Mickey perangai macam ni, aku dah mula cuak lah, Fiz. Lagi pucat muka aku. Dan mak aku pula telefon semua kenalan pada malam tu, nak tanya sama ada siapa-siapa yang boleh minta tolong ke tidak, ataupun arif dengan benda-benda yang macam ni. Jadi ada seorang kawan mak aku ni, dia bagi nombor telefon ustaz mana tah untuk mak aku kontak lah. Masa tu, Fiz, aku dah buntu, aku dah takut, semua benda ada. Jadi kita orang pun pergilah ke rumah ustaz tu. Aku dengan family aku ni jenis orang bandar, jadi macam takut lah nak jumpa ustaz tu, nak explain macam mana pun aku tak tahu. Jadi sampai je dekat rumah ustaz tu, dia suruh aku berhenti kat luar pintu kan. Jadi aku pun cuak lah, aku stop lah kat situ. Jadi ustaz tu terus tanya aku tau, macam, ni saya nak tanya ni, kamu tadi ada bergaduh dengan adik kamu ke? Aku angguk kepala je, bis. Lepas tu kamu buat apa dengan dia? Tak ada buat apa, ustaz. Kita orang gaduh mulut je, ustaz. Kamu start kena kacau dekat area Bukit Mertajam ke? Aku blur tau masa tu, Fiz. Lepas tu ustaz tu bagi aku masuk. Jadi aku dengan family aku pun masuk lah dekat dalam rumah. Masa tu semua orang ikut tau. Masa tu semua ada, termasuk adik-beradik aku yang lain semua ada. Jadi aku pun explain kejadian yang aneh yang berlaku dekat aku tu dengan mesej-mesej yang aneh dekat dalam telefon ni. Dan ustaz tu terus terdiam. Dan ustaz tu pun cakap, benda ni tak pernah berlaku lagi sebelum ni. Tak pernah jadi. Tapi dia tak nafikan benda ni berkemungkinan teknologi jin-jin yang lagi canggih daripada kita. Tak mustahil. Berkemungkinan. Dan ustaz tu terangkan, dia terangkan dekat aku, dia cakap ya memang aku dikancau oleh jin-jin yang tertentu. Dan ustaz tu pula ibarat dah tahu semua benda. Dan ustaz tu just pejamkan mata dan dia bagi tahu segala benda yang dia tahu ni. Yang aku bergaduh dengan adik aku waktu maghrib dekat simpang depan SDN Bukit Mertajam tu. Macam-macam benda lah dia bagi tahu. Dan semua benda yang ustaz ni bagi tahu semua dia tepat-tepat belaka. Dan ustaz tu cakap tempat tu memang ada jin tengah duduk kat situ. Dan jin yang mengganggu aku ni, waktu kejadian aku bergaduh dengan adik aku tu, dia berkenan dekat aku. Lagilah aku cuak bila ustaz cakap macam ni. Dan dia kata yang jin tu ikut aku sampai ke rumah. Dia nak tahu dekat mana aku tinggal. Cuma rumah aku je yang dia tak masuk lagi. Tapi dia tahulah aku tinggal kat mana. Tapi dia tak masuk lagi rumah tu. Dan ustaz tu pula cakap yang jin tu adalah bukan jenis yang biasa-biasa, tapi jenis yang berpangkat besar, yang ramai pengikut dia. Dia memang berminat berkawan dengan aku. Tapi ustaz tu cakap benda tu setakat ni tak adalah macam nak rasuk ke apa ke. Dia cuma minat untuk perhatikan aku.
Dan aku ni dinasihatkan oleh ustaz tersebut untuk baca ayat-ayat suci Al-Quran dan banyakkan selawat. Dan aku ni pula ialah kita daripada orang kata darah campur ni Fiz. Minta maaf saya cakap lah, kadang-kadang solat saya pun tak jaga. Jadi ustaz pesan untuk saya jaga semua solat saya. Masa tu aku macam insaf lah bila dengar benda-benda macam ni kan. Jadi lepas pada kejadian tu, aku berusaha untuk jadi lebih baik. Aku tak bergaduh dah dengan adik-beradik aku. Aku banyak bertolak ansur, aku banyak bersabar. Dan sampai sekarang Fiz, aku masih lagi ingat tentang kejadian tu. Dan semua mesej-mesej pelik tu pun aku dah delete dah. Tak sanggup aku simpan Fiz. Tapi ustaz tu ada pesan, jangan sebut sangat pasal jin tu. Sebab dia tahu kalau aku ceritakan pada kisah ni, dia akan tahu. Aku tawakal je lah Fiz. Allah Maha Besar. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang terakhir, kisah yang dikongsikan oleh Syed dengan kisah dia yang berjudul Gangguan Telefon. Okey, berkenaan dengan kisah yang terakhir ni, apa pendapat anda semua berkenaan dengan jin mempunyai teknologi yang lebih canggih daripada manusia? Apa pendapat anda tentang hal ni? Bagi saya berpendapat lah. Saya berpendapat zaman-zaman Nabi kita dulu, teknologi diorang lebih canggih daripada kita sebenarnya. Kan? Sebagai contoh, kapal yang besar yang boleh memasukkan beribu orang. Kita mana ada kapal yang sebesar-besar tu, betul tak? Kan? Lepas tu cerita macam-macam lah. Kalau kita baca kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat ni, benda-benda yang orang kata macam susah nak masuk akal. Kan? Tapi mungkin itu adalah teknologi pada zaman tu yang mungkin lebih canggih. Possible. Mungkin lebih canggih daripada kita. Kan? Wallahualam. Kita pun tak tahu kan? Tapi itulah, semuanya atas kuasa Allah lah kan? Dia yang maha besar, dia yang maha kaya. Dia orang kata boleh buat apa saja kan? Benda yang luar daripada pemikiran kita pun, kalau dia kata jadi, jadilah kan? Okeylah, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Jangan lupa tap love dan follow akaun Markas Puaka. Dan juga jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Tentang jiwa yang tersesat di jalan tak bertuan, di antara bayang-bayang dan bisikan angin malam, alam gaib menyapa, membuka tabir kelam. Aku berjalan di lorong sepi tanpa cahaya, seakan nenek moyang mengintai dari sudut mata. Warisan beban yang tak pernah kupinta, mengikuti langkahku, bayangan yang menghantui jiwa. Bisikan halus mengalun dari pepohonan, mengisahkan cerita tentang dosa dan penyesalan. Sangkau melayang di udara tanpa aroma, racun tak kasat mata, memburu tanpa tanda. Terpencil terselimuti kabut misteri, amalan hitam menjadi bagian dari tradisi. Orang-orang terperangkap dalam lingkaran ngeri, melakukan ritual yang membuat hati ngeri. Terperangkap antara dunia nyata dan maya, mencari jalan keluar dari kegelapan jiwa. Api neraka membara dalam setiap dosa, berusaha lari tapi celaka menghampiri juga. Anak muda tergiur oleh janji manis kuasa, menggadaikan nurani demi harta dan tahta. Tanpa sadar terjerat dalam jaring tipu daya, amalan jijik merusak
jiwa dan raga. Penduduk kampung hidup dalam kepalsuan, menghamba pada ilmu yang penuh kemunafikan. Mentera dilapaskan tanpa makna kebenaran, mengundang murka dari Tuhan semesta alam. Rumah-rumah jual berdiri dengan angkuhnya, menjadi saksi bisu praktik yang tercela. Di balik tirai jendela ada rahasia gelap tentang jiwa-jiwa yang telah lama tenggelam. Terperangkap antara dunia nyata dan maya, mencari jalan keluar dari kegelapan jiwa. Api neraka membara dalam setiap dosa, berusaha lari tapi celaka menghampiri juga. Di tengah keputusasaan cahaya mulai tampak, seorang bijak datang membawa petunjuk mutlak, mengajarkan bahwa jalan gelap bukan akhir kisah. Masih ada harapan sama hati tak menyerah. Dengan doa dan taubat ku coba hapus noda, membersihkan jiwa dari segala dosa. Saka perlahan sirna oleh amalan suci, sentau tak lagi berdaya saat